kepalsuan. Duduk dalam Isra dan Mi'raj lah. Sikit lah ni, tak banyak ni, saya rasa 10 minit 10 minit lah. Beberapa hadis yang menyatakan perkara asas dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Walaupun banyak hadis, kita ambil hadis hot top sekali. Siapa dia hadis hot top sekali ni? Ialah Bukhari dengan Muslim. Kita ambil waktu dia. Kalau ada orang lain pun dia cerita benda sama. Dalam hadis Al-Bukhari nombor 33 ni, ada diceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Al-Bukhari nombor 3598. Hadis Muslim nombor 429 dan Muslim 448. Saya tidak nak buat bagilah hadis ni ya, nak menjimatkan masa. Intipati ya. Daripada hadis-hadis tersebut, ini dia kita boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah badannya dari lubang leher, dada hingga ke bawah pusat. Keadaan berbaring ketika baginda berada di Al-Hathim ataupun Al-Hijr. Ini sahih lah. Orang kata Nabi kena belah, operate, sungguh. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ni dalam 4 hadis ni, saya ambil intisari daripada 4 hadis ni. Saya amati 4 hadis ni, ambil benda daripada tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang Buraq. Ada sungguh ni Buraq. Bukan cerita khayal yang. Apa dia Buraq ni? Buraq ni daripada perkataan barq, yakadul barqu yaqtafu absarahum dalam Quran kan. Kilat. Barq mana kilat. Buraq mana sejenis haiwan yang boleh bergerak sepantas kilat. Macam cahaya lah. Kelajuan cahaya berapa? Tak ingat? 3 kali 10. 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Dia bukan cikgu fizik pada ada, bukan cikgu matematik. Kan matematik pun. Fizik matematik. Bukan. Oh ya, main fizik kata dia. 3 kali 10 kuasa 8. Ingat lagi dia lama pecing. Bagus cikgu. Baik. Binatang warna putih. Saiznya antara kalda dan baral. Baral ni ialah kacukan daripada kalda dengan kuda. Kuda, keldai. Okey, hema. Kacukan dia boleh kacut sebab spesies yang sama. Macam ikan keling ikan baung. Tak jadi kebaung. Dia ambil sini bara ni. Jadi kacukan dia tu jadi baral. Dah. Dia boleh kacut kalau kita ngaji biologi ni, dia kena kromosom. Apa dia panggil spesies yang sama. Spesies lain tak boleh. Jadi keli dengan baung jadi kebaung. Lembu dengan kubah tak boleh. Spesies lain tak. Itik dengan ayam tak boleh. Apa siapa dia mula dia kata kerang dengan moyek boleh. Hak tu lah jadi keroyek dia kata. Baik. Di Baitul Maqdis bawa tu sehingga daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis tu, sebab tu boleh jadi cepat sebab naik Buraq. Buraq diikat pada tiang masjid dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Sini kekeliruan. Orang kata dia mengimamkan nabi-nabi. Tidak di sini. Kalau mengikut hadis ni tidak di sini. Okey. Tengok semua dah. Nabi ikat. Padahal Buraq ni bukannya binatang culah. Pemuka anugerah hak mari tu tak patut tak payah ikat. Nabi nak mengajar kaedah. Kita kena ikat. Kalau putus ikat kena koci. Kita kena koci. Nampak tadi? Dia tarbiyah kita ni. Pada Buraq ikat buat berapanya? Muka binatang utusan nak go tu tak. Siapa nak curi? Dia tidak akan lari dah ni. Okey. Dia semaya 2 rakaat tidak mengimamkan. Ini mengikut riwayat dia. Jibril alaihissalam membawa baginda semangkuk arak dan semangkuk susu. Arak dengan susu sini. Tak ada madu sini. Baginda memilih susu. Lalu Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Nabi dagu air kali menggoda pada Mekah. Engkau Baitul Maqdis ni kan minum air. Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Hak ni bukan Buraq dengan sadar. Ada riwayat Buraq ke? Dalam ni tak ayat dengan Buraq. Buraq sekata je. Parking situ. Klik. Naik
flight lain pula ni. Jibril bawa. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di langit pertama dengan Adam alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Adam. Di sebelah kanan dan kiri Adam alaihi salam adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mati-mati dah. Di sebelah kanannya adalah para ahli syurga dan di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya dia tertawa dan bila memandang ke sebelah kirinya dia menangis. Anak cucu aku masuk syurga suka dia. Oh ni anak cucu masuk neraka menangis dia. Okay, ini hadis sahihnya dah. Di langit kedua dengan Nabi Isa dan Yahya. Dua-dua. Di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima dengan Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Okay. Tiba-tiba Nabi Musa AS menangis di langit keenam tadi. Ketika ditanya mengapa dia menangis, Musa menjawab, aku menangis kerana anak ini, Nabi Muhammad kita lah, diutus setelah aku, namun orang yang masuk syurga dari umatnya lebih banyak dari orang yang masuk syurga dari umatku. Maknanya kita, umat Nabi Muhammad lebih ramai daripada umat Nabi Musa masuk syurga. Ya tak? Di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika waktu solat telah masuk, hasil ni dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi. Sini baru dia jadi tu imam. Ramai orang dia cerita bawah ni lagi. Saya tidak tahulah, saya tidak nak kata takut, tapi riwayat ni kat situ saja dia riwayat. Takut ada hadis lain. Tapi tak pernah sabar ni tak jumpa dengan nabi lagi nak jadi tu imam gua sana. Apa tak? Di sebelum Mi'raj duduk di Baitul Maqdis. Dia semaya sunat saja situ. Di langit ketujuh ni. Muntaha ada lagi. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa, lepas ni baru naik ke Sidratul Muntaha. Baru dia naik. Muntaha ni makna penyudah. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah. Dia tengok sana ada hidup. Daun-daun lebar macam daun keladi hak mahal lah ni dak. Orang duk bubuk keladi gila ni pula. Besar-besar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Buah. Dia tengok sendiri. Ini dia mengikut hadis dia. Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati kesemuanya aneh-aneh. Pelik dia tengok tumbuhan situ. Ada hidup orang tengok atas tu. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Comel. Belum syurga lagi tu. Di Sidratul Muntaha tu comel tu. Di dasarnya ada 4 sungai. 2 sungai batin dan 2 sungai zahir disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu Jibril bahawa 2 sungai batin ialah 2 sungai yang berada di syurga, sedangkan 2 sungai zahir ialah sungai Nil dan sungai Furat. Ni. Maknanya ada sungai sini ni ada gambar yang daripada sana. Ada kena-mengena. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam syurga. Nabi boleh rasa masuk syurga. Di dalamnya terdapat banyak kubur-kubur yang dibuat daripada mutiara. Ni kubur. Buat mutiara. Mutiara tu besar ni berapa ribu dah tak? Dan tanahnya dari minyak kasturi. Bau sedap. Minyak kasturi tabur minyak tak? Dari syurga. Okay. Jadi kita kena usaha lagi. Rugi tak boleh masuk syurga ni. Sedap setama dunia pun. Tengok gini mau ni. Ini riwayatnya dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Baitul Ma'mur. Baginda diberi 1 gelas berisi arak, 1 gelas berisi susu dan 1 gelas berisi madu. Ni 3 kali. Madu ada ni madu ni. Aku mengambil gelas yang berisi susu, kata Rasulullah. Jibril memuji pilihan baginda kerana itu merupakan fitrah di mana baginda dan umatnya berada di atasnya. Kalau fitrah ni susu apa-apa. Okey. Tak tahu sini susu dah. Aku mengambil susu. Ya, ke madu ke? Susu dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan dengan kewajipan salat 50 kali sehari semalam. Sini berlakunya di Baitul Ma'mur. Okey. Sidratul Muntaha. Okey. Lokasi yang berbeza. Sidratul Muntaha ada satu lokasinya Baitul Ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang alik antara Tuhan dengan Nabi Musa untuk memohon pengurangan. Kita tahu belaka dah.
Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bermaksudnya, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan hanya 5 waktu sehari semalam, setiap solat fardu diganjarkan dengan 10 ganjaran. Oleh ia demikian bererti 50 solat fardu sama nilainya dengan 50 solat fardu. Atau kita faham belakang tak? Itu hak sahih lah. Beberapa riwayat palsu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nombor 1, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rajab. Kita duduk sambung ni tak? Tarikh kalender hijrah tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dicipta selepas baginda wafat. Tidak Sayyidina Umar ni buat. Dia nak meletakkan bila hijrah-hijrah tu tak? Ulama berbeza pendapat dalam menentukan waktu berlakunya Isra' dan Mi'raj. Ada ni pendapat. Saya tidak nak bincang tu. Maknanya tidak tepat sebenarnya 27 Rajab itu. Itu adalah macam-macam pendapat. Jangan kita yakin sangat tu. Yang kedua, kepalsuan yang kedua ialah Jibril tidak boleh menemani Rasulullah naik ke atas. Kita lagi dengar dah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke suatu tempat. Ini riwayat disebut ni. Yang tidak pernah seorang pun manusia sampai ke situ walaupun dia seorang rasul dan nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu kawasan yang malaikat pun tidak pernah sampai ke situ kecuali Jibril. Sampai ke satu tempat, Jibril meminta Rasulullah bergerak ke hadapan dan dia berkata, kalau aku ke hadapan walaupun selangkah aku akan terbakar. Jadi dengar tak? Ibnu Hibban nak kata apa sini, kita dengar orang ulama hadis kata kena. Dalam kitab Al-Majruhin berkata, kecacatan hadis ini ialah Maisarah Ibnu Abdul Rabih Al-Farisi. Ini orang yang meriwayatkan hadis ini. Adalah salah seorang daripada mereka yang sering menyampaikan hadis palsu. Jadi hukum palsu. Al-Bukhari dalam kitab Al-Bukhari sendiri sebut. Tapi orang tak dibaca, dia tak tengok, dia jumpa kitab Isra' Mi'raj, dia baca hot tu lah. Al-Bukhari dalam kitab Ad-Du'afa boleh rajuk sebab berkata Maisarah Ibnu Abdul Rabbih dilabelkan sebagai penipu. Kita belajar dah metodologi baru ni. Bila lah perawi itu sudah dikategorikan sebagai penipu, cukuplah untuk menjadi hadis maudhu', hadis palsu. An-Nasai juga berkata dalam kitabnya Ad-Du'afa Al-Matrukin bahawa Maisarah Ibnu Ar-Rabbih adalah seorang yang tidak diterima riwayat hadisnya. Cukuplah dah. Okey. Adakah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Arash? Siapa ke Arash? Atas lagi, atas pada Baitul Ma'mur. Cuba tengok kitab Jawi ni. Siapa dia tulis ni? Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa dia Abdul Qadir Mandili ni? Orang yang menulis kitab Penawar Bagi Hati. Tidak baca belakang ni Penawar Bagi Hati ni. Cuba tengok kitab dia, Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Ini kitab akidah dia ni. Saya ambil di kitab dia. Cuba tengok ni. Ni. Ambil gambar, saya snake ni. Ambil tengok garis dia. Dan bermula perkataan yang tahqiq mana confirm. Perkataan yang confirm bahawasanya tiada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arash. Tak ada riwayat yang mengatakan Nabi siapa kah? Dia terlalu nak mengagung sangat Nabi. Siapa tempat Nabi tak siapa pun kata siapa. Apa tah siapa dengan selipar-selipar ambil capa buah tepalun. Lagilah tidak sahih. Mana? Dia apa aku saya nak royak ni? Kalulah siapa kepada Arash pun dipertikaikan. Ni siapa royak riwayat Nabi naik dengan selipar-selipar nak kata Arash. Ambil selipar tepek sin ni. Pak botol air pun ada. Cik tengok tu botol air tu dekat dengan tu. Ni cikgu kita nak tengok. Tidak ada botol air tu. Tu botol air. Cik tengok botol air. Ada capa kan? Ada gambar capa. Dah. Cik ambil tu Cik Kamal. Tu botol air tu. Tu. Pasalnya toke dia ni dia taksub sangat. Tengok ada gambar capa tak? Dia bukan gambar capa. Kalau bubuh saja-saja tak ada masalah, mesti dia ada percaya tu. Dia percayanya ada boleh membawa berkat, menyebabkan lari. Hak percaya ni, hak tak boleh ni. Khurafat ni percaya ni. Kan? Kalau bubuh saya nak bubuh sebagai simbol. Simbol ke apa? Simbol Ahad Muhammad dia ada dia bubuh. Tak ada masalah tu, simbol sekolah. Ni dia letak benda dengan dia yakin bahawa ni benda ni perlu dipuja. Tengok. Riwayat siapa ke Arash pun.
Kan tak? Itulah beza bila kita ngaji ya. Jumpa benda ni tak sampai kepada arsy. Yang ketiga, melihat dunia dalam keadaan wanita yang lebih tua. Macam tak? Inilah umur dunia, dia kata. At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, masing-masing mereka berkata sebahagian lapas dalam hadisnya terdapat sesuatu yang tidak dapat diterima dan pelik. Dia memang tak terima. Hadis tersebut juga dikategorikan sebagai lemah yang tiada penguat kerana penyampai ceritanya Abdul Rahman Ibn Hashim adalah seorang yang tidak dikenali biografinya dalam dunia hadis. Ia tidak boleh dibuat hujah. Kita dengar ceramah Islam yang ayat inilah Muhammad mentaulat kepada dia, katanya Jibril inilah umur dunia. Ya keempat, kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka, ketai mari. Menurut cerita, apabila dituai hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fisabilillah. Ia digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Ibnu Katsir mengulas hadis ini dalam tafsirnya bahawa sebahagian lafaznya sangat ganjil dan pelik, tak boleh terima. Seolah-olah ia adalah kumpulan hadis yang berbeza-beza atau berlaku ketika mimpi dan tidak berlaku ketika Isra' dan Mi'raj. Nombor 5, sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala, tak semaya kan? Setiap kali dipecahkan kepala, mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan pula. Demikian dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud. Cerita ni benar sebenarnya. Al-Bukhari dalam sahihnya berkata cerita ini tidak berlaku ketika peristiwa Mi'raj, tetapi ia diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi Nabi sallallahu. Orang kecapu hadis tu. Tidak salah lah. Cerita kata pada tu Nabi tengok tiko biasa ni. Mimpi Nabi adalah mimpi benar kan? Nabi mimpi. Jadi orang yang hok bahasa nak buat kisah Isra' ni, dia pergi kutip ke kau habis. Hok tidak berlaku waktu Isra' pun dijebuh masa tu. Faham tak? Namun ni sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka kubur dan dubur dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu dari neraka jahanam. Kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Cerita ini juga tidak berlaku ketika Mi'raj, tetapi berlaku dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang direkod oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahihnya. Kita kena pegang pasal Bukhari Muslim sedih royak ni. Ni duk pegang kau kitab ni kata dia nombor 2 dia kitab tu kena tengok asal tu. Kitab ni orang nulis tu dia kesilapan dia kan. Yang ketujuh, satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk sedangkan daging masak ada di sisi mereka. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri dan suami. Ngaji dengar ni tak? Kemudian kita capung ni. Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Ibnu Katsir mengulas kisah 7 dan 8 tadi dalam kitab tafsirnya bahawa hadisnya sebahagian lafaznya sangat ganjil. Az-Zahabi menyifatkan hadis ini mungkar dan palsu yang menyerupai cita-cita dari penglipu lara. Jadi Az-Zahabi kata, bukan ustaz kapun ni tak ni. Akhir sekali saya rasa ni, melihat kaum yang bibirnya laksana unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang bibirnya laksana bibir unta, dan sesungguhnya ada malaikat yang diserahi tugas menarik bibir mereka. Kemudian mulut mereka itu diisi dengan batu yang besar dan nanti akan keluar dari punggung mereka. Bila ditanya, Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Hadis yang menceritakan sangat lemah menurut penilaian Al-Albani. Namun balasan azab itu disebut dalam surah Al-Nisa ayat 10. Dosa hak tu betul, tapi hak tengok dalam Isra' Mi'raj tu tak betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya ketika Mi'raj. Saya kata sekat tu rasa dia.